Dan saya kembali kepada Dr. Daniel berkenaan dengan topik yang agak teknikal sedikit, Doktor. Berkaitan dengan kita lihat situasi di Malaysia ni, secara umumnya, bila kita sebut fiqh berinteraksi dengan non-Muslim ni seperti mana kita dah bentangkan pada pagi tadi. Maksudnya secara amannya, kita akan deal dengan seperti yang kita dah sebutkan kriteria dan garis panduan pada pagi tadi. Tetapi pada masa yang sama, kita melihat ada satu trend di kalangan sebahagian segelintir non-Muslim ini, yang mana ada yang bersifat, malah bukan sahaja di kalangan non-Muslim, Muslim sendiri pun ada, yang akan ada perasaan untuk mahu menghina agama. Dan perkara itu dia ada satu perkara yang kita tengok, dia ada satu trending, yang mana kebanyakan orang yang menghina agama ni, yang jenis nak maki, sembahan dan sebagainya, dia orang yang tidak beragama ataupun kurang beragama. Doktor, soalan dia, antara masyarakat terutama yang bukan Islam, yang beragama, yakni dia pegang kuat agama dia, dengan masyarakat bukan Islam yang kurang pengamalan agama dia ataupun pegangan agama dia, mana lebih baik untuk interaksi kita dan juga dalam urusan kita dalam berdialog dan juga berhujah dan juga melakukan dakwah kepada mereka? Silakan, Doktor. Ya, terima kasih. Saya tak boleh lantang macam Profesor. Kita perlu seimbangkan antara seruan dan dakwah kepada sesama kita dan dakwah kepada non-Muslim. Kena seimbangkan. Benar, seperti Profesor sebutkan tadi. Islam datang dengan cahaya kebenaran kepada Quraisy, kepada Arab yang senario ketika itu, senario jahiliah. Jahiliah pekat. Dengan ideologi kepercayaan yang sesat, dengan budaya hidup yang penuh kemungkaran itu dan ini, Nabi SAW datang dengan wahyunya mengubah akidah. Dan kesan daripada perubahan akidah, mereka mengubah cara hidup, diselarikan dengan kehendak wahyu. Masya Allah. Kemudian inilah ruh yang berkembang. Dan lahirlah umat Islam ketika itu. Dan umat Islam yang faham, terus mengembangkan Islam. Kita ambil sebagai contoh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, antara yang terawal memeluk Islam dari Bani Ghifar. Arab mengenali Bani Ghifar sebagai golongan pencuri dan perompak, penyangak kampung. Abu Dzar seorang yang datang dari situ, tapi kepribadiannya luar biasa, Masya Allah. Dia memeluk Islam. Sepatutnya sahabat Abu Dzar radhiyallahu an sudah berpuas hati, tapi tidak. Kembali ke Bani Ghifar yang merupakan kelompok perompak dan penyamun. Berdakwah pada mereka. Pergi seorang diri. Tidak dibawa bersama-sama beliau Nabi SAW. Berdepan dengan kaumnya yang merupakan perompak dan penyamun. Ini manusia yang ada unsur-unsur kebengisan, kegarangan yang melampau. Tapi demi dakwah dilakukannya dan dipendekkan cerita, akhirnya keseluruhan Bani Ghifar masuk Islam. Ini peranan kita. Dalam masyarakat di Malaysia, masyarakat majmuk. Tak sama dengan Bani Ghifar yang penyangak, perompak dan penyamun. Kita kena bawa fikrah Islam kepada masyarakat yang belum faham Islam. Namun pada ketika yang sama, Nabi SAW mendidik umat supaya mereka lebih faham Islam. Kita ambil sebagai contoh, ketika kita bincang surah nombor 80, surah Abasa, Abasa wa tawalla. Datang sahabat yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an, datang meminta nasihat kepada baginda alaihi salatu wassalam. Baginda ketika itu sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar non-Muslim ketika itu. Maka baginda nampaknya kurang senang dengan sahabat datang bertanyakan soalan tentang agama ketika baginda sedang berdakwah pada pemuka non-Muslim. Maka baginda menunjukkan wajah yang kurang suka. Turun wahyu terus. Abasa wa tawalla. Muram dan kamu pusingkan kepala kamu, tidak suka dengan dia ini yang datang kepadamu minta petunjuk. Apa mungkin kamu yakin yang ini yang tidak beriman ini akan beriman?
rohnya begitu. Baginda ditegur alaihi salatu wassalam sebab tidak memberikan keutamaan kepada orang Islam yang mahu Islam. Maka rumusannya ialah kita kena seimbangkan. Tetapi di Malaysia hari ini, menyambut apa yang Prof sebutkan tadi, Ustaz Fawaz sebutkan tadi, dakwah kepada non-Muslim di Malaysia kena dirancangkan. Kena dirancangkan, kena dinampakkan apa itu Islam. Hal ehwal Islam, TV1, kena dipertingkatkan, sudah baik. Sekarang jadikan dia modal untuk dakwah non-Muslim. Tidak hanya berbincang sama kita, bergelak santai sama kita, tapi panggil non-Muslim datang. Panggil ministers datang, dengar, bertanya soalan. RTM, TV, kena perbanyakkan dakwah non-Muslim. Minta jemput kehadiran daripada non-Muslim. Masjid-masjid di Malaysia kena ada unit dakwah non-Muslim. Bukan sekadar sesama kita. Panggil ustaz datang berceramah. Sempena Isra' Mi'raj. Sempena Ramadan. Sempena Nuzul Quran. Ya, okey. Tapi masyarakat karya itu ada non-Muslim yang agak terbiar. Dan kita tahu contoh di Pulau Pinang bila ada Heritage Day, hari warisan, ada masjid yang di kawasan warisan itu, contohnya Masjid Kapitan Keling, maka kita buat open mosque satu hari. Kita jemput non-Muslim datang, jemput. Tapi datang dengan pengawasan kita. Datang, sila masuk. Fiqah kita ketika itu kena betul. Ada ustaz memang dia kata, mana boleh non-Muslim masuk masjid, mandi wajib pun tidak. Memang dia tak mandi wajib pun tak sah. Dia non-Muslim. Ente dok pentingkan mandi wajib, kami dok pentingkan kesedaran dan semoga selepas itu keimanan. Bukan fiqah ranting ini. Jadi, ya, fiqah itu Ustaz Fawaz lah pakarnya. Jadi, kita kata silakan, di bawah pengawasan kita. Isu ini, para ulama' dah bahas panjang. Kita tahu stand kita tidak salah. Dan dia masuk, ada yang mengatakan, can I come again in the afternoon? Datang dah pagi. Minta izin datang belah petang. Kita kata, of course, you can. But why? Nak bawa pula family dia. Dia kata, this is the first time I entered your mosque and the first time I saw Muslim praying toward Allah. Dia masuk, dia tanya, mana Tuhan? Kan? Dia faham, kena ada Tuhan depan. If you worship God, your God must be in front of you. Then only you worship God. Sekarang, where's your God? Kita kata Allah, dia tak dapat dilihat. Tapi kita tahu dia ada sebab kita belajar tentang kekuasaan, penciptaan yang tak mungkin dibuat oleh makhluk. Kita tanya kat dia, meja ni ada pembuat tak? Mesti ada. Alam? Oh, baru dia terfikir. We pray to the creator of this universe, Allah. Tak apalah, dia belum faham lagi. Tapi first time dia dengar semua itu. Dan kita tersedar, ya Allah, berdosanya kita selama ini. Dia hidup, tiba-tiba ini first time dia dengar. Bayangkan kalau ada kesan positif di samping doa kita. Ini nak kita lakukan di seluruh Malaysia. Di peringkat TV dan sebagainya. Semoga dengan itu kita semarakkan kefahaman Islam. Kita semarakkan aktiviti-aktiviti yang menampakkan syiar Islam. Kita terangkan bahawa kita tidak akan beriman dengan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kita beriman Nabi Isa sebagai Rasul yang hebat alaihi salatu wassalam. Tapi bukan sebagai anak Tuhan. Dengan cara yang elok, dengan cara yang jelas. Dan dia nampak perbezaan kita dan dia. Tapi dengan cara yang elok. Dan ini bila kita semarakkan, insya-Allah, semoga dari situ akan redalah permusuhan. Dan pada ketika yang sama, kita juga nak mendidik non-Muslim supaya jangan melampau. I agree with you. Supaya bila hidup di Malaysia, don't overdo things. Boleh. Dia nak cakap tentang hak kamu, sila. Kan? Kita dah berikan pada mereka hak non-Muslim di Malaysia. Kita berikan banyak benda, ya. Dia boleh buat kuil, dia boleh buat sambutan. Pernah kita halang. Kita tak halang, bagi cuti pula. Okay. Tapi jangan sampai mereka dalam bab agama Islam
yang mereka tidak beriman dengannya, dia nak campur, dia nak masuk campur secara yang tidak layak dia masuk campur. Yang selayaknya non-Muslim di Malaysia buat ialah learn about Islam. Non-Muslim di Malaysia ini kita sayang pada mereka. Masa isu kalimah Allah, Prof, ada non-Muslim datang bertemu Dr. Daniel di klinik, tanya tentang can we use the word Allah? We as Christians, can we use this word Allah amongst the Christians? Dr. Daniel, please answer us. Dia nak tahu. Dia nak tahu. Dan kita beritahu secara yang jujur. Saya kata Allah is my God and Allah is your God too. Oh. Allah Tuhan saya dan Tuhan semua. Tuhan semua termasuk kamu. Jadi, bila you kata Allah Tuhan you, memang betul. Dia seronok. Oh, jadi bila kami kata Allah Tuhan kami, it's not wrong. Of course, that's the truth. Dia pun nak balik. Jangan balik lagi, boleh habis. Itu baru mukadimah ya, Prof. The second part of my answer is, since Allah is your God, and you want to call your God as Allah, you must know who is Allah. Do you agree with me? Oh, yes, Dr. Daniel. So who is Allah? Dia pun tenganga. Let me answer you. Allah says in chapter Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Say, Allah is one. Ujung ayat, and nothing is similar to him. He has no son, and nothing is similar to him. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nothing is similar to him. He has no son. He is one. Full stop. Nothing is similar to him. So if you want to use the word Allah, so we have to believe that he has no son. Baru dia sedar. Oh, so we cannot use the word Allah lah like this. Jadi, bila kita terang, kita tak maki hamun dia. Jadi saya terfikir, ini yang tak kita sebarkan. Di TV, dalam dakwah, menteri yang Islam sampaikan pada menteri yang non-Muslim. Bukan sekadar sampaikan tentang nak berapa tanglung. Tidak. Prof tronok lah, saya sokong dia. Tapi nak sampaikan Islam. Kita bukan anti tanglung ya. Kita be very sure with this kan. Kita bukan anti tanglung. Tidak. Kita tak anti Cheong Sam. Let us be sure about this. Ya, tidak. Tapi saya nak tolong Prof. Di samping tolong diri saya sendiri. Sebab saya duduk dekat Prof. Bahawa kita kata jangan melebih. Kita dah berikan hak. Dah berikan hak. Izinkan banyak benda. Tapi jangan go overboard. Dan kita mau umat Islam bukan sekadar selesa dengan apa yang ada. Tapi rancakkan dakwah dengan akhlak, dengan adab, bukan dengan maki hamun. Dan ini yang kita nak galakkan supaya menteri-menteri yang kita hormati rancakkan itu. TV kita nak elokkan lagi, nak elokkan lagi. Masjid-masjid nak adakan unit-unit yang memikirkan dakwah terhadap non-Muslim. Dakwah bukan sekadar bersuara, tapi melihat tentang kebajikan mereka. Ini suara dakwah berbentuk hal, berbentuk amal kebajikan. Semua ini nak kita lihat sekarang, dan ini antara tanggungjawab kita, dan kita dah sentuh sikit Ustaz tentang hak mereka supaya tidak masuk campur bab agama Islam yang bukan ada kaitan dengan mereka. Supaya tidak menjejaskan perasaan orang Islam, dan supaya tidak mereka buat sesuatu yang akan membangkitkan kemarahan, dan ini menyebabkan masyarakat takkan stabil. Terima kasih.